Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kita sambung tutorial kita dalam improper integral. Kita ambil contoh yang seterusnya. Sekarang ni kita lihat kepada contoh yang ke-6. Okey, contoh ke-6 ini kalau kita perhatikan betul-betul, function yang diberi ini okey, iaitu 2 tolak V kuasa 4 kan, dV lah. Lepas tu cuma dia punya selang ni dia bagi minus infinity to infinity. Okey. Yang pertama sekali kita kena lihat ini kan, kalau kita diberi ni, let's say kita diberi y sama dengan 2 tolak x kuasa 4. So kalau kita cuba sketching the graph ini sebenarnya domain ni adalah all real numbers, which is ini dua ni betul lah sebenarnya. Okey dah ni. Cuma sekarang ni bila kita nak buat sebab dia still improper integral ya, sebab selang ni diberi infinity kan. Jadi kita tak boleh lah kita nak buat limit ni ada macam tengok so maksud dia macam ni, maksud dia kita kena terpaksa pecahkan kepada dua bahagian. So macam tu, tapi dia kena mencakupi semua sekali lah. Pasal graf dia tak ada infinite discontinuity dan sebagainya, dia tak ada isu yang itu. Cuma kita kena pecahkan kepada dua bahagian yang ini. Ya, dia maksud dia negatif infinity sehingga infinity, dan kita pecahkan kepada dua bahagian supaya kita dapat bentuk macam ni. Graf ni bersambung tau. Ini semua dia satu graf sebenarnya. Dia bersambung. So jadi kita cuma kena pecahkan kepada dua bahagian. Kita katakan I1 tambah I2. Nampak tak saya buat macam mana? Kita buat macam mana? Okay, so kita buat dari negatif infinity hingga kosong, lepas tu kosong hingga infinity. So macam tu ya. Okey. So sekarang ni kita akan treat dia satu persatu. So kita cari I1 dulu. So ya, kita cari I1 dulu. So kita akan considerkan I1. Cuma kita kena lihat, kalaulah I1 ini contoh ya, kalau bila kita cuba selesaikan yang this part I1, kalau I1 ini dia converge, contoh ya, dia converge, lepas tu I2 pun converge, maka kita boleh katakan semuanya adalah converge lah. Ya, saya ulang semula. Jika I1 ni convergent dan I2 ni pun convergent juga, maka the whole thing adalah converge. Tetapi kalau kita cuba cari I1, contoh I1 ni katakan convergent, ini I2 ni divergent, maka I1 ni adalah the whole thing is divergent. Dia tidak boleh ada divergent di sini. I1 ataupun I2 tidak boleh ada divergent. Kes yang saya sebutkan tadi, kalau kita mula-mula jumpa ini katakan convergent, maka kita kena uji I2 pula. Sebab kita tak tahu I2 tu convergent ataupun divergent. Tapi kalau kita cuba I1, tiba-tiba dah jumpa divergent, maka I2 tak payah cubalah. Sebab dah jumpa satu divergent. Kalau I2 ni divergent ke convergent ke, memang dah confirm the whole thing is divergent punya. Cuma kita berharap lah kan, test kita yang pertama ni harap-harap kita jumpalah dia divergent. Jangan jumpa sini convergent lepas tu baru jumpa divergent kan, kita kena buat kerja dua kali kan. Tapi tak apalah, itu cara dia. Jadi saya pun consider I1 dulu ya. Maknanya saya nak selesaikan yang ni lah, yang ni tengok apa cerita. Harapnya divergent lah. Kalau dia convergent, maka saya kena cuba I2 pula. Okay, now kita pun cuba seperti biasa yang ni ya. Ni just nak beritahu aja I1 kita dapat divergent sebenarnya. Yang ni ya. So jadi ini cara kita buat I1 ni. So kita buat setup limit macam biasa. Yang ni ini dah siap-siap saya buat kamiran. Dah buat integration dah is already integrate dari soalan tadi. Mana soalan dia? Ni Ini 2 tolak V4
So bila kita integrate, kita dapat 2V tolak V5 over 5. Dan kita cuba selesaikan seperti biasa dan kita dapat jawapan divergent. So saya katakan dekat sini, since I1 divergent, therefore I is also divergent. So maksudnya dah jumpa yang pertama tu divergent kan, so no point kita buat yang I2. Okay, now this question, kita punya percubaan kita yang pertama I1 ni is very lucky sebab dapat divergent. Okay, soalan nombor 6, kita ada sin theta. Sin theta, soalan ini is more, ini tak susah lah ya. Cuma kita dah tahu dah problem dia dekat sini sebab dia ada infinity, jadi kita pun buat seperti biasa. So maknanya kita dah start ada trigo. Ya, saya pilih kita intro dengan trigo, nanti kita masuk trigo yang sedikit rumit. So macam tu. So sekarang ni procedure, our first line here is okay, macam biasa. Now we are going to integrate sin theta, whereby kita akan dapat minus cos theta. Macam ni ya. Dan kita teruskan jawapan kita dan kita akan dapat ini sebagai infinity ataupun does not exist. Tak kisahlah mana-mana satu. So sekarang ni oleh sebab kita dapat does not exist, maka kita katakan dia adalah the improper is divergent. Okay, so ini kamu lihat, saya dah tunjukkan. Ini adalah nombor 6. Now kita pergi kepada soalan yang trigo yang sedikit sukar. So macam ni. Okay, now sekarang ni kita ada integration from 0 to infinity. Now kita ada problem sekarang sebab kita ada trigo yang ada squared. So kita ada cos squared alpha d alpha. Okey. So kalau kamu masih ingat lagi, apabila kita berdepan dengan integration, kita kalau boleh kita nak elakkan yang mana ada squared, yang mana ada kuasa 2, sebab kita kena gantikan. Kita akan cuba gantikan supaya kita akan pilih mana-mana trigo yang tidak ada kuasa 2. Then we need to choose the correct trigo punya formula. Okay, now saya tunjukkan sekarang. Yang ini ya. So kita akan gunakan double angle formula. Asal dia kita ada cos kuasa 2, betul tak? Cos squared kan. Now we are choosing the correct one. So mana? Ini tangent tak boleh. Ini adalah, sekejap ya, besarkan sikit. Ya, ini sin squared, tak sesuai. Ini yang mula-mula ni ada cos squared dengan sin squared, tak sesuai. Yang ini sesuai, yang ini. So maksud dia cos 2 theta sama dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Kita akan pakai yang ni So kita akan pakai yang tengah-tengah ni. Sebab saya nak avoidkan yang kuasa 2 tu. Jadi kita pindahkanlah. So kita pindahkan negatif 1 ni, pindahkan ke sebelah kiri. Lepas tu yang 2 ni kena bahagilah. So kena bahagi So jadi therefore, once kita dah pilih the correct formula for trigo, we are going to replace the cos squared. Jadi kita akan dapat yang ni. Yang ni lah. This one. Ini saya dah siap tukarkan dia. Saya belum integrate lagi tau. Saya baru tukar formula je. Nampak tak? Formula ni dah hilang dah squared dia. Itu tujuan kita sebenarnya. Kita nak elakkan squared. Sin squared ke, tangent squared ke, kita tak nak. Kita tak nak yang itu. Ok, so dari sini kita akan integratekan satu per satu. So kita akan dapat yang ni lah ya. Yang ini. Yang ni kamu semak ya. Semak, ini mudah sahaja. Kamu semak dan akhirnya kita buat penggantian A dengan kosong ni masuk dalam dan sebagainya. Kita akan dapat jawapan infinity, which is divergent. Okay ya. So soalan ini saya pilih, saya nak bagi tahu kepada kita semua yang kalau jumpa yang cos squared, sin squared, tangent squared dan so on, yang keluarga itulah, maka kita kena buat something. Kena tukar dulu siap-siap. Okay, itu adalah soalan nombor 6. Nombor 6 ya? 7. Nombor 8. Now kita pergi kepada soalan nombor 9. Okay, saya pilih soalan ini sebab bukan sahaja dia ada infinity. Yang ada infinity ni kita dah common. Kita dah faham dah. Kita tahu nak buat apa kan.
Cuma the thing is, dekat bawah ni, dia punya kuadratik ni, kita kena buat something. Kita kena buat something. Macam mana kita nak integratekan 1 over z squared plus 3z plus 2? Kan? So, kan susah macam tu kan? Tetapi, kalau kita, the kuadratik yang denominator ni, kita factorizekan dia. Cuba kita factorkan. Dia sebenarnya boleh difaktorkan. Yang bawah ni sebenarnya boleh difaktorkan. Jadikan dia 2 faktor. So, tapi selepas kita jadikan dua faktor, kita ada satu langkah lagi, iaitu kita kena buat partial. Okey, kena buat partial. So, ini ada 2 benda sebenarnya. Yang pertama, kita kena faktoriskan yang dekat bawah ni. Lepas tu, kita kena buat partial. Partial. Jadi, partial ini kita akan dapat yang macam ni lah. Yang A over something plus B over something. Ingat tak? Yang itu kena buat partial Jadi, saya ringkaskan. Saya tak nak tunjuk kat situ. Partialnya nanti kita akan dapat nilai yang ini. Ini dia. Ini selepas kita buat partial. Saya tak tunjuk lah. Okay. So, kita basically kita akan dapat A tu 1 lah. A tu 1, B tu 1. Negatif 1. So, once kita dah dapat ini, maka kita dah boleh integratekan dia satu persatu. Ni ln lah. Ln ini ln so, dia macam ni tau. Ln dia. Yang partial tu saya tak nak tunjuk lah. Itu kamu check lah sendiri So, jadi kita sebenarnya kita dapat macam ni. Kita ada macam ni, kita ada 1, kita ada yang ni kan. Dia macam ni. 1 over z plus 1 kan. Macam ni kan. Lepas tu kita ada tolak. Kita dapat 1 per z plus 2 kan. Macam ni kan. Jadi, now kita dapat sini. Kita dapat ln z plus 1 tolak ln z plus 2. So, now kita dapat ln z plus 1 over z plus 2. Macam ni yang ni So, ini yang kita ni. Yang ni yang setara dengan ni. Okey. So, kita susun elok lah. Susun elok, kembangkan dia elok macam ni. So, kita pakai hukum ln ataupun log. Kita jadikan macam ni. Ini untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Kalau kamu nak bergerak pakai ini pun boleh. Tak ada masalah benda pun. Okey je. Jadi, once kita dah dapat yang ini, maka prosedur macam biasa. Masukkan A, masukkan kosong. Proses seperti biasa dan kita akan dapat jawapan dia ln 1 tambah ln 2. Ln 1 ni is equal to 0, maka tinggallah ln 2. Jadi jawapannya adalah convergent. Okay. So, praktis yang ni kita dah bertembung satu-satu benda baru. Dia bukan barulah, tapi saya kena adakan juga contoh macam ni supaya kita alert what to do. Apa benda sebenarnya. Now sekarang kita dah, asalan tadi kita dah jumpa bentuk-bentuk yang biasa. Lepas tu kita jumpa bentuk yang trigo. Dan yang kedua kita jumpa bentuk yang trigo yang kena guna formula kan. Now kita jumpa pula kena guna partial. Kena guna partial baru boleh buat. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 10. Ln yang ni ln x over x. Jadi tengok selang dia, kita ada 1 dan kita ada infinity. So, now sampai peringkat sekarang ni saya rasa kita tidak ada apa-apa masalah. Sebab once kita nampak yang ini, kita tahu apa nak buat. We need to set up limit, bla 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 dan sebagainya. So, the main concern sekarang adalah how to integrate ln x over x. Betul tak? Yang ni So, macam mana kita nak buat tu? Jadi, saya tunjukkan yang ini. Kita kena guna substitution again. Sebab dia sesuai. Sebab substitution ni kadang-kadang dia sesuai, kadang-kadang dia tak sesuai. Dan kalau tak sesuai, maka kita kena
most probably kena buat by parts. Itu je. Jadi dalam contoh ini saya jadikan U sama dengan ln X, maka du dx sama dengan 1 per X, maka du sama dengan dx over X. So saya akan replacekan. Now tengok sini ya, sini kan semua ungkapan dalam sebutan X, betul tak? Ln X, X, dx, semua kan? Now saya akan tukarkan semua dalam sebutan U. Nampak kat sini? Sini ya, nampak kan? Dia dah jadi jauh lebih mudah untuk kita integrate. Hanya menggunakan substitution method sahaja. Right? Ini take note yang ni ya, take note. Kita buat ni. So, bila kita dah dapat yang ini, jadi kita integratekan U ni. Ya, ini kita telah pun integrate. Dan jangan lupa ganti semula U ni. Jangan tinggal macam tu je. Ya, ganti semula U ni jadi ln X semula, dan baru kita masukkan A dengan 1 tu. Ya, semua-semua tu, dan kita akan dapat jawapannya infinity. Maka dia adalah divergent. Okay guys. Okay, kita pergi kepada ni, soalan berapa ni? Nombor 11. More or less is the same. Nampak macam sama ni kan? Ini kan ln X juga kan, cuma yang bawah ni X cube. Dan selang ni 1 infinity kan. Infinity ni okey lah, kita faham lah yang ini kan. Now kita cuba nak tengok, nak belajar macam mana nak integrate yang ln X over X cube. Okay, now ini satu contoh saya nak tunjuk jugalah ya, di mana kita kena guna by parts. Maknanya kamu kena tengok semula macam mana by parts ini kita gunakan untuk integration. Ni saya buat rumus yang simple-simple aja ya. By part ini kena pilih, tengok ni, yang ni kan kita ada ln X over X cube, betul tak? So we need to be very careful yang mana satu yang kita nak pilih untuk jadikan, untuk kita buat differentiate, which function yang kita kena pilih untuk jadikan dia integration. Macam ni lah kan. Saya pilih ini, saya pilih ln X ini untuk saya differentiate. Ini semua adalah differentiate. Part ini semua adalah integrate. Ya, so saya akan pilih function yang betul. So saya pilih ln X untuk differentiate, saya pilih 1 over X cube untuk integrate. Ini kamu tengok balik, saya tunjukkan dekat sini. So please refresh yourself tentang by parts ini. Kita masukkan sini je sebenarnya. U, V, masukkan ini U, ini V, tolak, integration, V, mana V? Ini kan V kan? Ganti masuk je. Ini masuk sini. Du mana? Ini kan du kan? Masukkan ni semua sekali. Masukkan je. Rumus dah ada, kita masukkan. Just make sure you choose the correct function. Semacam tu. Jadi saya tunjukkan sikit, tapi saya tidak terangkan detail. Ini adalah penyelesaian dia. Yang ini. Ni kamu pauskan video ni, kamu make sure kamu boleh buat. Ya. Ini sebagai guideline sahaja. Then apabila kita dah differentiate, ini satu lagi kena buat ya. Ini yang belah kiri ni dah selesai, yang sebelah kanan ni belum habis lagi ni. So kamu kena buatlah, kena integratekan 1 over X cube ni. So ada beberapa proses in between the line here. Jadi saya tunjukkan apabila kita dah habis semua sekali, maka kita dapat yang ini, dapat this whole bunch of expression yang ni. Jadi bila kita dapat semua ini, kita nak masukkanlah limit dia kan A tu approaches to 0, A approaches to infinity. So jadi infinity, cuba tengok, this part is okay tau, sebab kalau ini infinity, maksudnya kita dapat apa? 4 darab infinity is infinity, betul tak? Jadi 1 per infinity adalah kosong. So maksudnya this bahagian ini adalah kosong. Ini memang dah kosong kan? Ini 1 per 4. Now this part kita ada problem. Sebab apa? Sebabnya saya dah sebut tadi tau. Kalau kamu ingatlah kan, mungkin dalam tutorial yang video 1. Kalau kita cuba solve the limit, nampak tak? Apabila kita gantikan nilai A ni menjadi infinity, nampak sini. Ini kan ln infinity. Yang bawah ni pun infinity juga, betul tak?
Jadi kita dapat apa? Kita dapat infinity over infinity kan? Ingat semula, when we try to solve the limit, kita jumpa infinity over infinity, maka masa itulah kita boleh gunakan L'Hopital. Okey? Jadi kita pun gunalah L'Hopital. L'Hopital kata apa? Dia kata yang pertama sekali mesti dalam bentuk fraction. Yang kedua, kita akan differentiate numerator dan juga denominator. So kita differentiatekan ln A, kita dapat 1 over A. Kita differentiatekan A squared, kita dapat 2A. Then kita substitute semua. So ini ini saya susun balik, rearrange back, dan saya dapat 1 over 2A. Dan baru kita masukkan infinity tu. Jadi saya dapat 1/2 darab infinity. So saya dapat 1/∞, maka dapat kosong. Macam tu ya. So this part really is 0. Ini adalah kosong, maka kita total up everything. So jadi ini kosong, ini kosong, ini kosong, tinggallah 1/4. Okey, jadi dia adalah convergent. Okay guys, so we'll go to our last question. Kita ada, okey, ini agak mudah ya, agak mudah tetapi masalah. So saya letakkan soalan yang ini sebagai soalan terakhir bagi tutorial kita. Cuba kita perhatikan selang dia. Nampak tak? Ini selang dia tak ada infinity, betul tak? Tak ada infinity. Ini kosong, ini 3. Tapi ada problem. Sebabnya apa? Sebab pada kosong ini the function is not defined. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu sketch the graph. Sketch the graph ini, tengok dia kena tak pada kosong. Okay, so jadi sebenarnya kosong ni is the problem. Ini masalah sebenarnya. Ya, pada kosong ni tak boleh pun. Cuba tengok, kalau kita masukkan kosong ni ke sini, dia jadi apa? Kan? Dia jadi kosong kan? So 1/0 is infinity, so it's not defined lah. So kosong tu tak boleh lah sebenarnya. Ataupun dengan kata lain, dia tak akan menyentuh kosong. Kosong tidak akan sentuh graf tu. Itu maksud dia. Jadi dengan berpandukannya itu, maka nampak tak ini, yang kosong ni kita kena buat something lah. Nampak tak? Kosong ni jadi A. Ya, jadi A kat sini. Jadi saya set up limit macam biasa, dan kita selesaikan yang ini. Okey. So saya selesaikan 1 over square root of x, saya dapat 2x. Betul tak? Ke salah? Kejap. Ini kita dapat apa? Ini adalah integration of katakan x minus 1 over 2 kan, dx kan. So kita dapat apa? Betul tak? Kita dapat x ni tambah 1 dapat 1 over 2. Ini dapat 1 over 2 lah. So kita dapat betul lah, kita dapat 2 x 1 over 2 2. Okey, betul. Okey. So kita dapat 2 square root of x. So proses seperti biasa. Yang ini. Jadi kamu masukkan semua nilai, gantikan 3, gantikan A dan sebagainya, masukkan limit dan sebagainya, dan kita akan dapat jawapan 2 set 3. Maka dia adalah convergent. Okay guys, so setakat itu dahulu untuk video tutorial bagi improper integral. Kita hope you enjoy the video. Kita akan sambung ke video yang akan datang.